ibu-ibu yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi alhamdulillah ya, ibu-ibu pada pagi ini diberi kesempatan oleh Allah untuk kita berada dalam satu majlis Al-Quran. Saya ingat saya dah terlewat tadi masuk dengan masing-masing baca Quran, terkejut saya pun keluar balik ya. Kemudian tengok dah 8:30 barulah masuk balik ya. Jadi ini merupakan satu nikmat yang sangat besar lah ya, kita hidup dengan Al-Quran. Sebab itu para salafus soleh ni dia menganggap bahawa kalau kita ingin mendengar kata-kata Allah, bacalah Quran. Memang benar pun Quran itu kalam Allah. Kita nak tahu apa yang Allah selalu pesan pada kita, kita akan baca Quran. Kalau kita faham Al-Quran, Masya Allah, maknanya setiap perkataan yang kita baca tu tadi sebenarnya mengubat hati kita, menyelesaikan segala masalah kita dan segala-galanya lah, kerana ia merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bersyukurlah kerana ibu-ibu sangat-sangat beruntung berada dalam satu kumpulan yang mencintai Al-Quranul Karim. Ya. Jadi seperti biasa kita cuba melihat tadabbur daripada surah Yasin. Pagi ini kita masuk pada ayat ke-48 dan 50 dalam 2-3 ayat sahaja ya. Walaupun lebih kurang kita kata 20 minit, setengah jam, mudah-mudahan memberi manfaatlah kepada kita. Baik, eloklah kiranya kita baca sama-sama ya ibu-ibu ya. Boleh ya? Okay, boleh Ustaz. Okay. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, walaupun 3 ayat yang kita baca, tapi 3 ayat ini sebenarnya mesej yang ingin Allah sampaikan kepada kita sangatlah besar ya. Baik, apa kata Allah? Wa yaquluna, dan mereka berkata. Siapa mereka tu? Orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir. Mereka berkata apa? Mata hadzal wa'du, bila akan berlakunya hari yang kamu janjikan? Kan baginda Nabi bagi tahu antara iman kita ialah percaya kepada hari akhirat. Hari akhirat ini dimulakan dengan berlakunya kiamat lah, ditiup sangkakala, semua akan dimatikan. Kemudian setelah sekian lama ditiup lagi sangkakala yang kedua, kita akan dibangkitkan semula. Kemudian kita akan dihimpunkan di padang mahsyar. Kemudian kita akan diadili, kan? Ditimbang amalan kita, meniti titian sirat kita, sama ada ke syurga ataupun minta jauh ke neraka.
Jadi orang kafir ini mereka tak percaya. Sebab itu mereka ini seolah-olah memperolok-olokkan. Mereka mengejek-ngejek. Mereka kata apa? Mata hadzal wa'd. Bila berlakunya hari yang kamu janjikan, yakni hari kebangkitan. In kuntum sadiqin. Sekiranya benarlah kamu apa yang kamu kata ni betul, bila? Macam itulah. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Lalu Allah memberi jawapan. Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan sahaja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Bila datangnya hari kiamat, dengan satu tiupan sahaja, satu pekikan sahaja, dengan kekuasaan Allah, semua akan dimatikan. Walaupun pada ketika itu, orang yang engkar ni tadi, tengah duk bertengkar lagi, tengah duk komplain lagi. Kan? La yastati'una tawsiyah. Orang yang tak percaya ni, bila ditiupkan sangkakala, mereka ni la yastati'un, tak mampu dah, tak dapat dah mereka ni, nak berpesan pun tak boleh pada anak-anak mereka, nak buat wasiat kan, pun dah tak sempat, tak mampu mereka. Wala ila ahlihim yarji'un, dan mereka pula tidak dapat kembali kepada ahli keluarga mereka. Kalaulah berlaku tiupan sangkakala tersebut ketika mereka yang kafir, yang engkar ini tengah berada di mana? Di pejabat, tengah berada di pasar, tengah beli sayur kan, tengah apa saja aktiviti yang mereka buat di luar rumah. Bila terjadinya hari kiamat ini, hari yang dijanjikan, tak sempat nak balik rumah. Allah, ini merupakan satu amaran lah yang Allah Subhanahu wa ta'ala pesan kepada kita sebenarnya. Walaupun ayat ini memberitahu kepada kita tentang keegoan orang yang kafir, yang tidak beriman dengan baginda Nabi SAW dan tidak beriman dengan hari akhirat, dan mereka ini memperolok-olokkan sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Nabi berkaitan dengan hari akhirat, hari kebangkitan, hari yang dijanjikan. Tetapi apabila berlakunya hari tersebut, Allah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kena ambil banyak pengajaran dah ibu-ibu antara pengajaran yang patut kita sama-sama ambil melalui tadabbur ayat ini. Yang pertama, kena yakin berlakunya hari akhirat. Sebab ia termasuk daripada salah satu daripada rukun iman kita. Jangan pula kita kata, betul ke ada hari kiamat ni? Betul ke ada hari kebangkitan ni? Betul ke ada dosa, ada pahala? Jangan. Kan? Ia merupakan satu perkara yang kita kena yakin. Sebab itu kita belajar daripada kecil. Kita anak cucu kita, rukun iman ada berapa cu? Kita tanya kan. Rukun iman ada berapa ni kakak? Dia kata ada 6 tu. Ada 6 umi. Beriman pada Allah, percaya pada Allah. Beriman ni maknanya percaya dan yakin pada Allah. Percaya kepada 6 tu. Percaya pada Allah, percaya kepada kitab, percaya kepada hari akhirat, percaya kepada qada dan qadar, percaya kepada Rasul. Yang 6 tu. Salah satunya percaya kepada hari akhirat. Ya. Kita semua, walaupun semua ahli dalam kelab pencinta Al-Quran ini buat memorandum, setuju, tak naklah hari akhirat kan. Bincang-bincang tak maulah hari akhirat. Kita tak boleh nak melawan rencana daripada Allah. Telah ditentukan akan berlakunya hari kiamat. Ya. Yang pertama, kena yakin. Itu yang utama sekali, akan berlaku. Bila kita yakin akan berlaku. Kenapa kita yakin? Kerana disebut dalam Quran.
Allah dah bagi tahu. Kenapa kita yakin? Kerana baginda Nabi SAW bagi tahu melalui lidah baginda Nabi dalam hadis-hadis Nabi. Lalu kita yakin dan percaya ia akan berlaku. Itu yang pertama sekali. Tadabbur yang pertama, yakin terhadap berlakunya hari akhirat. Jadi hari akhirat itu akan berlaku bila, wallahu ta'ala a'lam, tak tahu bila. Dan itu adalah di atas ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ibu-ibu yang saya kasihi kan, itu adalah akhirat yang besar. Dan setiap hari berlaku akhirat yang kecil. Apa dia akhirat yang kecil? Kematian. Hari kiamat yang kecil. Yang kiamat yang disebut dalam Quran ini di atas ilmu Allah bila akan berlaku, tapi yakin akan berlaku. Namun demikian, setiap hari, setiap masa, setiap detik berlakunya kiamat kecil. Apa dia kiamat kecil? Kematian. Kematian. Allah, kita lalui, kita akan lalui. Kematian itu ialah untuk transit sementara menunggu hari akhirat. And transit, sebab itu dinamakan sebagai alam barzakh. Barzakh ni apa? Sempadan. Belum masuk lagi alam akhirat. Tunggu dulu, transit dulu di alam barzakh. Allah, ya. Cuba kita bayangkan ibu-ibu, ya. Kita hidup berapa lama? Ada yang umur 50 tahun, ada yang umur 60 tahun, ada yang 70 kan. Hidup kita ni pun tak lama. Umat baginda Nabi SAW baina sittin wa sab'in, 60 hingga 70. Purata rakyat Malaysia kalau orang lelaki ni 65, orang perempuan 72, 73 kan. Tapi sebenarnya dah masuk 60 tu, itulah umur kita. Baginda Rasulullah 63 tahun kan. Mana kalau ada di dalam grup kita umur dah 65 tahun, 2 tahun tu subsidi tu Allah bagi tu. Jadi maknanya Allah, kita hidup sekejap je. Dan kita transit biasanya jauh lebih lama daripada umur kita hidup. Kan? Kalau kita pergi ke kubur-kubur lama, ibu-ibu pergi ke kubur-kubur lama, kita tengok tarikh meninggal nama sekian-sekian, tarikh meninggal 1920. 1923 contoh kan. Ini dah 2023. Tak sedekat 1000 tahun. Lama. 100 tahun, 1000 tahun. Mana lamanya. Dia hidup 60 tahun. Menunggu untuk hari kebangkitan beratus tahun, beribu tahun. Kalau umat Nabi Musa tu dah 500 tahun, 5000 tahun, betul kan? Maknanya alam barzakh tu lebih panjang daripada alam kehidupan di dunia. Itu baru alam barzakh. Alam akhirat, Allah, selama-lamanya. Jadi kita pun, sebab tu ayat ini nak suruh kita tadabbur. Lama aku nak hidup ni. Kalau kita pergi, contohlah kita kata, hari ni haji, abang kita, Tuan Haji ajak jom, kita pergi beli baju raya. Nak pergi mana? Kita pergi Bangi Sentral lah. Kan? Jadi Hajah bawa apa kalau Haji ajak pergi cari baju raya tu? Bawa apa je? Bawa beg tangan, bawa telekung semayang untuk semayang Zuhur nanti kan. Lepas tu dalam beg tu adalah duit sikit, kadnya apa dan sebagainya. Tak banyak bawa itu sebab nak pergi kerja. Pergi dalam separuh hari nak cari baju raya je. Haji kata tahun ni abang nak pakai baju Melayu, Elrah. Baju Melayu bulan bintang. Jadi dia ajak pergi kan. Contoh. Pergi berapa lama sekejap je cari baju raya separuh hari. Tapi bekal yang kita bawa tak banyak. Cuba suami kita ajak, jom mak, ibu, Umi, kita pergi hujung minggu ni pergi rumah anak di Penang.
berapa hari nak pergi? Kita pergilah dalam 3 hari. 3 hari tu berapa besar beg yang kita bawa? Adalah beg yang kita bawa kan. 3 hari kita nak pergi, mana kita bawa bekal cukup-cukup 3 hari. Cuba kalau kita nak kena pindah tempat kerja lah contoh, ataupun berpindah daripada katakanlah sekarang ni tinggal di KL, dapat kerja di Johor Bahru. Berapa lama kerja kat sana? Tak tahulah, sampai pencen, mungkin 10 tahun. Kita akan angkut berlori-lori barang kita. Sebab apa? Nak hidup 10 tahun, saya katakan. Kita bayangkan, kita ni nak hidup di alam barzakh tak tahu berapa ribu tahun. Kemudian kita nak hidup di alam akhirat selama-lamanya. Habis tu takkan kita nak pergi melenggang macam tu? Kan? Selai sepinggan, tak logik. Mestilah kita nak bawa bekal. Fatazawwadu, berbekallah kamu. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal itu ialah takwa. Takwa itu membawa kepada keinginan kita nak buat amal soleh. Jadi bekal kita tu amal soleh kita. Ya? Jadi itulah kehidupan akhirat selama-lamanya. Jadi kita kena sediakan duitnya, asetnya. Duit yang atas dunia dah tak laku dah. Duit akhirat apa dia? Pahala. Duit yang kita ada, duit Malaysia ni ibu-ibu kan. Kalau kita pergi ke Thailand, pergi ke Bangkok, kita kata kita akan tukar duit. Duit apa? Duit baht. Kan? Kenapa? Kerana duit Malaysia dah tak laku sana. Kena tukar duit dia orang. Itu baru atas dunia. Di alam akhirat, kita nak hidup selama-lamanya. Kita nak minum setitik air. Kita nak makan sebiji nasi. Kita nak makan itu ini. Kehidupan yang hidup di akhirat ini, jadi bekal dia apa? Duit dia apa? Pahala. Itulah. Ya? Jadi itulah. Maknanya satu hari kita akan dipaksa ke alam akhirat. Satu hari kita akan dipaksa ke alam barzakh. Kita nak ke tak nak, semua orang akan pergi. Semua orang akan pergi. Jadi itulah Allah. Ya? Jadi ibu yang saya kasih sekalian, yang pertama sekali, yakin adanya hari akhirat. Dan bila kita yakin adanya akhirat, kita akan berusaha untuk mencari bekal alam akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua ibu-ibu ya, tadabbur kita yang kedua ialah kita bersyukurlah dengan nikmat usia yang Allah bagi peluang kepada kita hari ini. Kawan-kawan kita yang dulu satu sekolah dengan kita, satu universiti dengan kita, satu tempat kerja dengan kita, sebaya kadang-kala sambut hari jadi tu selang seminggu, kita katakan umur sama, sambut hari jadi selang seminggu, seronok kita kan. Tengok kawan kita yang sebaya dengan kita dah tak ada. Tahun lepas kita sama-sama morih sama-sama, tahun lepas kita tarawih sama-sama kan. Tahun ni tengok sebelah dia selalu duduk sebelah kita pakai telekung sama kan. Beli telekung dekat mana tu, apa Siti Khadijah beli sama-sama. Tahun ni dah tak ada dah. Sebelum puasa Allah dah panggil dia, contoh kita katakan. Jadi maknanya kita ni Allah masih lagi bagi peluang dan nikmat usia. Tapi berapa lama? Kita tak tahu berapa lama. Salafus salih bila orang tanya bila hari kematian kita, dia akan jawab, dia akan gosok dada dia kata apa? Sesaat selepas ini. Tak tahu. Tapi tanda-tanda ada. Tanda-tanda ada ibu-ibu. Ada 5 tanda kematian hampir dengan kita. Kita buat checklist pagi ni. Ada tak pada diri kita? Apa tanda yang pertama? Tanda yang pertama, umur kita meningkat. Itu tanda kematian hampir dengan kita. Sebelum puasa, suami buat surprise. Anak-anak buat surprise kan. Happy birthday to you. Sambut hari jadi. Yang keberapa ni aja? Yang 65. Tahun lepas, happy birthday juga. 64. Jadi maknanya dah bertambah umur.
bertambah umur, salah satu daripada tanda hampir dengan kematian. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, apa dia? Ada uban. Tanda yang kedua, rambut kita mula beruban. Macam kena dengan saya. Ya Allah. Bukan Hajah seorang je, semua orang aja. Saya pun sama. Tanda yang kedua, ada uban. Kita pun dalam bilik air, dalam bilik kita tengok cermin. Dulu hitam rambut, hari ni dah ada putih. Kan? Dah mula beruban. Jadi uban itu tanda kematian hampir dengan kita. Uban dulu sikit je, tak nampak sangat. Kemudian sehari ke sehari, dah mula nampak dah banyak lai dah ni. Akhirnya semua putih kan. Allah. Jadi uban itu ialah salah satu tanda yang kedua, kematian dah mula hampir menjarahi kita. Ada tak dua ni? Umur makin meningkat? Ada. Uban? Ada. Kan? Apalagi yang ketiga, sendi semakin lemah. Sendi-sendi kita makin lemah. Dulu steady je. 20 rakaat tak ada hal tarawih kan. Satu juzuk satu malam imam baca pun kita steady. Betul tak? Pergi Makkah tu seronok sejuzuk lebih, sejuzuk lebih imam Masjidil Haram baca. Kita okey je steady. Sekarang ni 8 rakaat pun kita dah mula rasa lemah kan. Mungkin 8 rakaat, 4 rakaat buat sambil berdiri, 2 rakaat 4 lagi kita buat dengan keadaan duduk atas kursi. Ataupun dulu sembahyang elok, sekarang dah terpaksa duduk atas kursi. Jadi itu adalah salah satu daripada tanda-tanda bahawa kematian juga hampir dengan kita. Baik. Kalau dulu mungkin aktiviti kita ialah aktiviti yang lebih lasak kan. Sukan yang kita lakukan mungkin sukan yang aktif lah. Sekarang ni dah tak boleh dah. Kenapa? Kerana badan kita rasa lemah. Jadi sendi yang lemah itu tanda yang ketiga, kematian adalah hampir dengan kita. Okey. Yang keempat, baik, tiga-tiga ni semua ada ke? Tanda-tanda yang tiga-tiga ni. Dah ada kan? Dah ada. Yang keempat, tanda yang keempat ialah apa dia? Ada penyakit. Berpenyakit. Rasa tak sedap badan. Pergi cek, doktor kata, Puan dah ada darah tinggi, dah ada kencing manis. Dulu ada, dulu tak ada. Dah mula ada. Allah kan. Jadi itu adalah tanda sebenarnya. Allah dah bagi satu sin, satu tanda bahawa jangan duduk sedap hati sangat, jangan duduk lupa daratan sangat kan. Aku dah mula nak panggil dah ni. Dulu steady je kan. Sekarang ni 3 serangkainya, apa macam-macam lah. Allah nak uji kita. Jadi dengan adanya penyakit itu sebenarnya tanda bahawa kematian sudah hampir dengan kita. Dah ada berapa dah ajar tu? Dah ada 4. Kita buat checklist. 4 ni dah ada kepada saya. Semua dah ada. Habislah. Kita tengok yang terakhir. Tengok yang terakhir. Suspend ni. Kan? Yang terakhir apa dia? Yang terakhir, berlaku kematian kepada orang yang sangat hampir dengan kita. Siapa yang hampir dengan kita? Mungkin suami kita, mungkin isteri kita, mungkin abang kita, ataupun adik kita. Adik lebih muda daripada kita, tapi adik Allah dah panggil awal. Kan? Orang yang dekat dengan kita. Dulu kita happy je, pergi mana-mana bersama. Sekarang ni kita sorang-sorang, kita katakan.
Itu sebenarnya merupakan salah satu daripada petunjuklah. Allah kata, kamu ini bersedialah, tinggallah benda-benda yang tak elok, kerana apa? Kerana dah tak lama dah ni, aku bagi peluang ni sebenarnya, kan, supaya menambahkan amal soleh. 5 tanda, itu baru 5 tanda, banyak lagi tanda-tanda lain, tapi kita rumuskan 5 inilah. Ada tak pada kita pagi ni kita buat checklist? Allah, semua ada ni Ustaz. Itulah. Jadi kalau semua ada, apa yang patut kita buat? Kita bersedialah. Rasulullah pernah tanya, kamu tahu tak siapa yang akhiyasun nas, orang yang paling bijak, orang yang paling pintar? Siapa orang paling pintar? Orang paling pintar ialah orang yang mengingati mati dan bersedia dengan bekal untuk menghadapi. Kan? Jadi bila Allah bagi peluang usia, kita kena bersyukur. Kenapa? Allah bagi peluang kepada kita untuk menambah amal soleh. Allah nak bagi peluang kepada kita untuk kita meninggalkan dosa-dosa kita. Allah bagi peluang kepada kita untuk kita kembali kepada Allah dengan taubat nasuha kita. Jadi bila kita tengok ayat-ayat berkaitan dengan hari kebangkitan, hari yang dijanjikan, hari akhirat, hari kiamat, kita kena sentiasa ingat untuk diri kita sendiri. Walaupun kiamat besar itu di atas ilmu Allah akan berlaku, tapi bila hanya Allah yang tahu, tapi akan berlaku kepada diri kita yang sangat hampir, apa dia? Kiamat kecil, iaitu hari kematian kita. Jadi Allah bagi nikmat usia supaya kita bersyukur dan kita ambil peluang. Tapi makin banyak usia kita, makin banyaklah Allah akan tanya. Kan? La tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'in. Kan satu hadis yang biasa ibu dengar, hadis riwayat pada Ibn Hibban. Nabi kata, tidak akan bergerak, tidak akan berganjak, tidak akan melangkah dua kaki anak Adam ni pada hari kiamat. Bila tu? Di padang mahsyar tu. Sehingga ditanya 4 perkara. Baru pertama Allah akan tanya, apa dia? An umrihi fima afna. Umurnya ke mana ia habiskan. Aku dah bagi nikmat umur bukan setahun dua. Aku bagi 60 tahun. Aku bagi 50 tahun. Aku bagi 70 tahun. Lama tu. Kan? Jadi ke mana kamu sia-siakan umur kamu? Kamu habiskan ke mana? Kalau kita kata, ya Allah, aku ni hidup 2 tahun je. Itu okey lagi. Ataupun bangkit besok, aku ni hidup ya Allah 70 tahun. 70 tahun. Fi ma'afnah, 70 tahun tu di mana kamu habiskan? Kita kata, ya Allah 70 tahun ni aku ya Allah ibadah. Aku 70 tahun ni taat pada suami. Amal-amal benda-benda yang fardu aku tak pernah tinggal. Kan? Benda-benda yang sunat aku suka buat. Itu okey lah macam tu. Kalau bila malaikat tanya, berapa lama ni umur kamu ni? 70 tahun. Buat apa? 70 tahun. Entahlah buat apa. Duk pergi tempat-tempat yang tak elok dan sebagainya. Allah tak terjawab kita kan. Jadi itulah. Dan walaupun kita bersyukur dengan nikmat usia kita ni, maka kita gunakanlah nikmat tersebut dengan sebaik mungkin. Dan yang ketiga, inilah ibu-ibu yang ketiga, ambil peluang lah. Ambil peluang untuk menambah amal soleh kita. Itu terutama di bulan Ramadan ini. Allah bagi kehidupan kita bulan Ramadan, bersyukur kita, maka kita ambil peluang untuk tambah amal soleh kita di bulan Ramadan. Bulan yang diganda-gandakan pahala. Antara amalan yang kita kena rebutlah di bulan Ramadan ini, satunya siam, puasa. Puasa betul-betul. Bukan hanya puasa kita tak makan, tak minum dan tak buat benda yang membatalkan puasa, tapi kita jaga panca indera kita
supaya tidak meninggalkan, supaya tidak melakukan perbuatan yang membatalkan pahala puasa. Jaga mulut, jaga lidah, jaga mata, jaga segala-galanya, sabar kita itu ini, kan, itu puasa. Yang kedua, qiyam, melakukan amal soleh, mendirikan malam-malam di bulan Ramadan. Bulan puasa, benda yang utama sekali, puasa itu sendiri. Yang kedua, amal yang lain. Amal yang paling utama sekali ialah sembahyang fardu. Kita buat di awal waktu, kan? Kita sembahyang betul-betul, kemudian melakukan solat-solat sunatnya di siang hari dan di malam hari, sedekahnya dan sebagainya, baca Qurannya. Jadi semua itu diganda-gandakan pahala. Di bulan Ramadan ini, perkara sunat dapat pahala wajib. Benda wajib diganda-gandakan sehingga 70 kali ganda dan lebih lagi. Maka kita ambil peluanglah ibu-ibu ya, di bulan Ramadan ini, di mana Allah bagi rezeki kita masih ada usia di bulan Ramadan, tambahkanlah amal soleh kita, kerana kita akan menuju ke satu alam yang dijanjikan, iaitu alam akhirat. Jadi saya kiranya ibu-ibu memadailah setakat ini sedikit tadabbur kita pada pagi ini daripada suratul Yasin, 3 ayat, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Jadi saya serahkan kembali kepada Ustazah. Silakan Ustazah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih atas kursus ilmunya. Jazakallah khair Al-Fadhil Ustaz Dr. Narazi atas perkongsian ilmu sisi tadabbur surah Yasin melalui ayat 48 hingga 50 yang mana Al-Quran ini penuh dengan wahyu, hikmah dan peringatan kepada yang lalai, orang yang tidak beriman agar tidak terpesona dari jalan yang benar, dan ketika berlakunya hari kebangkitan dan hari akhirat yang wajib kita beriman dengannya dan yakini. InsyaAllah semoga apa yang disampaikan Ustaz ini dapatlah kita manfaatkan bersama-sama dalam kehidupan kita ini yang hanya sementara sahaja kehidupan kita. Kita tak tahulah kita akan meninggal bila Ustaz ya. Itu yang kita paling rasa macam gerun menada untuk menghadapi alam barzakh kelak. Dan insyaAllah Ustaz kita tangguhkan dulu tasbih perkongsian ilmu ini dengan tasbih kafarah. Silakan Ustaz. Baik, ibu-ibu yang saya kasih sekalian, kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.